Dekat sejam dekat gerai Nayan tu, baru J balik rumah. Masa berjalan pulang tu, J ternampak cahaya berekor terbang laju menghala ke kawasan kediaman dia. Kemudian cahaya tu jadi macam percikan bunga api menjulang ke udara. J terus baca Ruqyah Jibril sambil hembuskan ke arah bunga api tu. Terdengar bunyi pop dan kelihatan asap berkepul-kepul. Lampu jalan yang terang macam ditutup kabus bila asap berkepul tu menyelubunginya. J terus berjalan laju menuju ke rumah. Di sebalik pokok tepi tong sampah besar, J perasan ada lembaga berdiri macam bersembunyi. Tak pasti orang atau makhluk lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsikan kisah daripada seseorang yang ramai sahabat saya tunggu penulisan beliau dalam channel ni. Tak lain dan tak bukan, iaitu Abang J. Nak tahu kisah apa yang Abang J kongsikan kali ni? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya dah letakkan link kat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Okey, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya nak promotekan dua buah buku yang Abang J tulis. Satu bertajuk J dan Misteri Loket Tembaga. Satu lagi J dan Aura Sari Bahparni. Dalam dua buah buku ni banyak juga amalan yang Abang J kongsikan. Saya harap sahabat semua dapat support Abang J dengan buat pembelian dua buah buku ni supaya Abang J lebih bersemangat lagi untuk kongsikan kisah misteri yang beliau alami di lain hari. Link pembelian buku ni saya letak dekat description dan dekat komen . Jom kita masuk ke ceritanya. Malam tu, macam biasa, lepas tutup kafe dan mandi, J akan menulis. Kedua-dua anaknya balik lepas kemas kafe tu. Tinggallah J seorang-seorang dekat kafe. Keadaan kafe yang sunyi membolehkan J cari idea untuk menulis. Sebaik saja J capai handphone nak menulis, kedengaran bunyi loceng pintu berbunyi. J biarkan je sebab waktu perniagaan dah tutup. Lagipun dia tak nampak sesiapa pun. Sedangkan pintu kafe tu pintu cermin. Tak lama kemudian loceng pintu berbunyi lagi. J bangun dan terus menuju ke pintu. Sebaik saja buka pintu, tercium bau macam bau bunga. Cepat-cepat J hembuskan hidung untuk elak bau tu masuk ke dalam tubuhnya. Ini petua untuk elak sebarang gangguan sihir. J tengok tak ada sesiapa. Dia tutup pintu dan duduk semula nak menulis. Tadi bateri phone 85%, kenapa sekarang tinggal 15%? Kemudian J ambil charger dalam laci meja. Kabel pun tak boleh pakai. Tercium lagi bau bunga. Bau bunga melati. Kata orang tua-tua, kalau bau bunga melati, ada bunian betina berdekatan dengan kita. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Abang J baca 3 kali dengan kuat. Masih tercium lagi bau bunga di ruangan kafe. Tiba-tiba, Assalamualaikum J. terdengar suara perempuan bagi salam, tapi tak pasti dari arah mana. Suaranya macam bergema. Bila J jawab salam, serentak pintu kafe terbuka dan saat itu juga bau bunga hilang. J tak jadi nak menulis malam tu. Dia terus bergegas pulang. Lepas bersihkan diri dan solat isyak, J duduk dekat luar rumah sambil merokok. Ayah, ada orang call. Terdengar suara anak bongsu J sambil hulurkan handphone. Private number. Tapi tak ada suara menjawab. Sebaik saja J sebut hello. Dengar bunyi tut 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 menandakan talian terputus. Tiba-tiba terdengar bunyi mesej masuk. Terkejut J bila baca mesej tu. Untuk apa J nak tulis kisah hamba setelah sekian lama tiada kabar berita? J cuba periksa nombor mesej tu, tapi tak ada nombor yang kelihatan. Sudah, takkan benda tu Kintan? Dia ke?
J tertanya-tanya. Memang niat J nak tulis kisah loket tembaga dan kisah Kintan malam ni. Dia batalkan niat untuk menulis malam tu. Esok je sambung. Malam tu J tidur dekat ruang tamu beralaskan toto. Dia terus terlelap lepas beberapa minit letakkan kepala atas bantal. Tak lama lepas tu J terjaga bila terdengar bunyi mesej masuk. Dalam keadaan mamai, J capai handphone sebelah bantal. Tak ada apa-apa mesej masuk. J pun tak periksa dari siapa dan sambung tidur semula. Dalam tidur, J mimpi Kintan datang dengan seekor harimau, berjalan laju ke arah dia dengan wajah yang serius. J hanya berdiri tegak tunggu kedatangannya. Kintan bagi salam dan J jawab salam sambil tersenyum. Kintan bersuara, "Tuan hamba dah lama menyepi. Untuk apa tuan hamba panggil hamba kali ni?" Kali ni dia tak bahasakan dirinya Kintan macam ada jurang pemisah kemesraan dekat situ. J bagi tahu hajat nak tulis kisah Kintan dengan dia. Kintan keberatan sebenarnya. "Baiklah, hamba izinkan dengan syarat hamba akan ambil semula batu cincin hijau tu tak lama lagi." J terdiam. Lepas tu Kintan hilang sekelip mata dan J pun terjaga dari tidur. J tengok cincin berbatu hijau masih ada dekat jari dia. Esoknya J mula menulis tentang misteri loket tembaga dan kisah Kintan. Setelah beberapa bulan J siap menulis, cincin berbatu hijau tu hilang. Dia pun tak tahu sama ada tercicir atau terlupa letak. Lepas cincin tu hilang, Kintan tak datang lagi dalam mimpi J. Sedih juga, tapi J tahu ada hikmahnya Kintan tak muncul lagi. Berbalik pada kisah loket tembaga pula. Malam masa J tulis kisah loket tembaga, lain pula kisahnya. Sehari sebelum tu J jumpa seorang pemuda Indonesia suku Madura. J cadang nak berurut dengan dia. Kebetulan malam tu dia free. J suruh dia datang rumah lepas isyak. Seperti yang dijanjikan, dia datang lepas isyak. Sebelum masuk rumah dan bagi salam, dia perhati rumah J agak lama. J nampak dari celah tingkap. Mungkin dia takut silap rumah kot. Tu yang buat dia perhati agak lama dekat luar. Rupanya sangkaan J meleset bila tiba-tiba dia nampak macam ketakutan sebaik saja masuk ke dalam rumah. "Kenapa Idin?" tanya J. Dia tak menjawab dan terus ke ruang tamu. Sebaik saja dia duduk, J tanya lagi. "Bang, maaf ya, ini kali pertama saya masuk rumah orang Melayu yang agak beza dengan yang lain," jawab Idin. Idin kata dia tahu ada sesuatu benda gaib dalam rumah J. Masa mengurut, berulang kali Idin minta maaf sebab sentuh badan J ni. J suruh dia teruskan urut tanpa fikirkan apa yang dia rasa tu. J perasan Idin kerap perhati ke semua sudut ruang rumah. Selesai mengurut, tiba-tiba Idin bertanya, "Abang, boleh tak saya lihat benda bulat tembaga yang ada pada abang?" J terkejut. Macam mana Idin tahu J ada loket tu? Walaupun dia tak sebut loket, tapi benda bulat yang ada pada J hanya loket tu. J masuk bilik, ambil loket tu dan tunjuk pada Idin. Tangan Idin menggigil bila J letakkan loket tu atas tapak tangannya. Lepas minum dan berbual kejap, Idin pun minta diri untuk pulang. Masa bersalam dekat pintu rumah, Idin minta izin nak tengok loket tu di lain hari nanti. J hanya mengangguk. Tak lama lepas tu J pun tidur. Lepas berurut memang lena lah tidur, tapi tidur J terganggu bila isterinya kejut. "Bang, cuba dengar, bunyi apa tu?" J pasang telinga nak cari dari mana arah bunyi tu datang. Bila amati betul-betul, bunyi tu datang daripada laci amari. Macam bunyi logam belaga. Ting ting ting. J tarik laci. Tiba-tiba bunyi tu berhenti. Loket ni rupanya. Kemudian J genggam loket tu dan baca, "Bismillahi ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin." J baca 3 kali sambil suruh diam. Lepas tu letak ke tempatnya semula dan sambung tidur. Tak lama kemudian J bermimpi didatangi seorang lelaki berjubah hijau. Lepas bagi salam, dia berkata, "Sudah sampai masanya hamba mengundur diri. Cukuplah selama 45 tahun hamba ikut tuan hamba. Hamba ingin cari hidup baru." Lepas cakap macam tu, dia pun hilang. J terjaga bila alarm handphone dia berbunyi. Dah pukul 5.20 pagi. J tak bangun terus, tapi dia baring sambil fikirkan mimpi tadi. Bila terdengar azan subuh dari surau, J pergi bersugi, berwuduk dan terus ke surau. Masa masuk dalam surau, J bertembung dengan Idin, tukang urut tu. "Macam mana bang, badannya lepas urut?" tanya Idin. "Alhamdulillah Din, badan rasa ringan," jawab J sambil tersenyum. Lepas solat, J nampak Idin berdiri sebelah motor dia. Mesti ada benda dia nak cakap ni. "Bang, maaf ya, saya nak cakap sesuatu," kata Idin. "Cakaplah," jawab J. Idin beritahu malam tadi dia mimpi dia ambil loket dalam laci rumah J. J terdiam kejap. Tiba-tiba, "Saya minta loket tu boleh?" "Kau nak betul ke?" tanya J. Idin kata dia memang minat sangat dengan loket tu. J bersuara, "Baiklah, malam ni kau datang ambil. Kau simpan 3 malam dulu. Kalau dalam tempoh 3 hari tu tak ada sebarang masalah, aku serah pada kau."
Malam tu Idin datang. J terus serahkanlah loket tu pada dia. Lepas 3 hari Idin simpan, ternyata tak ada sebarang masalah yang timbul. Akhirnya J serahkan loket tu secara rasmi lepas baca doa ikrar memutuskan sebarang ikatan dengannya. Bermula tarikh tu, loket tembaga tu secara rasmi jadi milik Idin. Ianya berlaku tak berapa lama lepas cincin berbatu hijau J hilang tanpa jejak. Kadang-kadang rasa rindu juga pada loket dan cincin berbatu hijau tu. Maklumlah, J simpan benda tu sejak umur dia 11 tahun. Dah macam pakaian harian dia, tak pernah berpisah. J ada terfikir juga kenapa dia senang je lepaskan setelah sekian lama hidup bersama. Sebenarnya perkara ni J buat lepas fikir masak-masak dari semua sudut, termasuklah dapatkan nasihat dari orang yang arif tentang akidah. Walaupun rasa sedih, J terpaksa lepaskan. Lebih kurang 40 hari loket tembaga berpindah tangan. Satu malam J bermimpi. Dalam mimpi tu J berada di satu kawasan kampung yang tak pernah dia tengok dan nampak seseorang mirip Idin tengah berjalan sendirian. Sekejap toleh ke kanan, sekejap toleh ke kiri. Kemudian dia berhenti dan berpatah balik, macam cari jalan nak ke sesuatu tempat. J panggil namanya tapi Idin macam tak dengar. J cuba jalan laju ke arahnya, tapi semakin J laju, Idin berjalan lebih laju. Akhirnya J berhenti dan terjaga dari tidur bila anak dia minta temankan pergi ke bilik air. Jam dah pukul 3 pagi. Lepas tu J sambung tidur semula sampai alarm handphone dia berbunyi pada pukul 5 pagi. J bangun, mandi dan terus bersiap nak ke pasar Pudu. J solat subuh dekat Masjid Alam Shah Pudu. Begitulah rutin harian dia masa berniaga. Wak J, belanja ke? Terdengar suara menyapa dari belakang masa J tengah belik-belik daun pisang. Ah, Wak, jawab J. Sebaik saja dia perasan yang menyapa tu Haji Jamil. Haji Jamil ni macam ketua suku Madura di kejiranan J ni. Amat dihormati anak-anak buahnya. J, saya nak cakap sikit ni. Apa dia Wak? Tanya J. Wak bagi tahu yang Idin alami sakit misteri. Kadang-kadang dia cakap seseorang, kadang-kadang mengamuk tak tentu pasal. Mana Wak tahu? Anak saudara saya yang duduk serumah dengan dia bagi tahu, jawab Wak. J terdiam sambil ingat mimpi dia semalam. Ada kaitan dengan mimpi aku ke ni? Pelik, kata J dalam hati. Malam tu lepas tutup kafe, J telefon Idin untuk bertanya khabar, tapi panggilannya tak dijawab. Mungkin Idin tengah mengurut orang kot. Lepas setengah jam J telefon lagi, tapi tak berjawab juga. Esok je lah aku pergi rumah dia. Masa J singgah 7-Eleven nak beli roti, dia terserempak dengan Fendi, anak saudara Wak Jamil. J terus tanya keadaan sebenar Idin pada Fendi. Idin bilang abang bagi dia barang. Sejak dia dapat barang tu, dia selalu bangun tengah malam dan buat ritual. Ritual apa? Entahlah bang, tapi macam menyeru sesuatu. Yang saya dengar rijalul gaib macam tu. Lepas berbual beberapa minit, J pun pulang ke rumah. Malam tu sebelum tidur, J baca beberapa potong doa dari surah Yasin supaya diberi petunjuk tentang apa yang terjadi. Ambil wuduk sebelum tidur, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat 3 kali, baca tahlil, tahmid dan takbir 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim 41 kali, maafkan semua orang dan tidur mengiring ke kanan. InsyaAllah mimpi yang datang mimpi yang benar, kata arwah guru J. Pukul berapa J terlelap dia pun tak pasti. Malam tu betul-betul J bermimpi. Dalam mimpi tu, lelaki berjubah hijau datang jumpa dia. Mukanya merah padam macam tahan marah. Lelaki tu cuba datang dekat tapi gagal. J bersuara, untuk apa kamu datang? Bukankah kamu dah ada tuan baru? Hamba tak mahu ikut dia lagi. Dia suruh hamba lakukan perkara-perkara yang dilarang agama. Minta maaf, aku tak nak kamu ikut aku lagi. Berkhidmatlah dengan dia selagi dia masih di jalan yang benar. Kalau dia buat salah, kamu tinggalkan saja. Lelaki tu terus hilang dari pandangan lepas J cakap macam tu. Serentak J terjaga daripada tidur. Astaghfirullahalazim. Kalimah itu yang terkeluar daripada mulut sebaik saja terjaga. Bila J jengah bilik anak-anaknya, semua nyenyak tidur lagi. Lepas tu J masuk bilik dan sambung tidur semula. Rasa macam sekejap sangat dah pukul 5 pagi. Macam biasa pukul 5 pagi J bangun dan terus ke pasar Pudu lah. Balik dari pasar Pudu, suruh anak-anak sediakan barang-barang untuk dimasak. Selesai masak, J balik mandi dulu sebelum ke kafe semula. Petang tu lepas asar, J pergi ke rumah Idin. Kebetulan dia ada dekat rumah. Sebentar ya bang, Idin tengah mengurut, kata Fendi. Sebaik saja J duduk. Tak lama kemudian seorang lelaki keluar daripada bilik urut diikuti Idin. Abang J, nak urut juga ke? Lah Rizal, kau pun biasa urut dengan Idin ke? Ni kali ketiga bang. Mula-mula masa lepas saya kemalangan patah kaki tu. Lepas berbual kejap, Rizal minta diri untuk pulang. Sebaik saja Rizal beredar, J datang dekat Idin dan bersuara. Apa masalah kau ni Idin? Jangan buat perkara-perkara syirik dengan roket tu. Apa maksud abang ni? Saya tak faham lah. Dengan aku tolong jangan menipu. Kalau berlaku apa-apa dekat engkau, aku tak nak tolong tau. Lepas tu J ceritakan semua mimpi yang dia alami. Idin hanya diamkan diri.
Mana loket tu? Aku nak tengok, kata J. Idin masuk ke dalam bilik. Agak lama jugalah baru dia keluar. Maaf bang, loket tu dah tak ada. Kau biar betul. Betul bang, 2 hari lepas baru saya belik-belik. Kau belik-belik ke kau puja? Muka Idin macam terkejut bila J cakap macam tu. Idin hanya tundukkan kepala bila J mula membebel. Sepanjang J bercakap tu, Idin hanya membisu je. Lepas didesak, barulah Idin cerita loket tu digunakan untuk apa. Sebelum melangkah keluar rumah, J bersuara, lepas ni kalau ada apa-apa berlaku dekat kau, jangan cari aku. Idin minta maaf dan berjanji akan cari loket tu semula. J pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Kecewa sebab loket tu disalahgunakan. Loket tu digunakan untuk tarik duit. Walaupun arwah guru pernah bagi tahu antara kegunaan loket tu boleh tarik duit, tapi J tak pernah buat macam tu. Lepas solat maghrib, J bergegas ke kafe. Sampai kafe, anak-anak dah bekerja, dah siap berkemas. Kafe J tutup pukul 8 malam. Lepas semua pulang, J duduk termenung kejap. Berbagai persoalan bermain di fikiran. Dah beberapa hari mood nak menulis hilang. Tiba-tiba handphone berbunyi. Adik J telefon dari kampung. Mereka berbual kejap, bertanya khabar masing-masing. Cerita tentang hasil kebun, ternakan dan isu semasa. Adik lelaki J ni lah yang jaga ibunya yang dah berusia 82 tahun. Masih bujang, belum nak kahwin katanya. Bang, sebenarnya ada hal lain aku call kau. Ada hal apa sebenarnya? Kau ingat tak loket tembaga kau dulu tu? Ingatlah, kenapa? Petang tadi, aku kemas bilik kau dekat bawah tu. Aku jumpa loket tu dekat bantal kau. Hah? Ya ke? Ya bang, kau biarkan benda tu dekat situ, jangan usik. J pesan juga supaya jangan bagi tahu ibu tentang hal tu. J rasa bersalah, nak terima balik atau biarkan macam tu je. Baik aku tanya Abalan, kata J dalam hati. Abalan tu J anggap guru jugalah. Dia pernah rawat J masa kerja dekat Tasik Titi Wangsa masa mula-mula J datang KL. Ada beberapa amalan J ambil daripada dia. J terus capai handphone dan telefon Abalan. Malangnya panggilan tak berjawab. Dia masih di surau agaknya. Kemudian J ke dapur buat Milo dan cari biskut untuk buat kudapan. Harap-harap Abalan lah yang telefon. Bila terdengar handphone dia berbunyi, cepat-cepat J berlari nak jawab telefon tu. Assalamualaikum. Ada apa J? Tanya Abalan. J pun ceritakan semua hal yang terjadi. Dari mula-mula jumpa loket tu sampai loket tu pulang ke rumahnya di kampung. Abalan hanya beristighfar bila dengar cerita tu. Macam ni lah, malam ni lepas solat tahajud, kau buat solat istiqarah 3 malam berturut-turut. Sebelum matikan panggilan, J ucapkan terima kasih dan minta maaf sebab mengganggu dia. Malam tu juga J buat apa yang Abalan suruh. Memang agak susah nak bangun sekitar pukul 3 pagi. Lepas selesai semua, J sambung tidur semula dan bangun pukul 5 pagi sebelum ke Pasar Pudu. Demi memohon petunjuk daripadanya, J lakukan dan percaya ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Masuk hari keempat, keinginan J untuk terima loket tu semula dah lenyap. Ini bermakna putuskan hubungan dengan loket tu adalah langkah yang terbaik. J telefon Abalan dan bagi tahu keputusan dia. Baguslah, itu yang terbaik. Kau amal je zikir atau wirid yang kau amal selama ini. Jangan bergantung pada makhluk. Nanti jadi syirik, tak cium bau syurga tau. J berjanji untuk ikut nasihatnya. Abalan ada pesan, jangan tinggal 4S: solat, selawat, sedekah dan sabar. Ini kunci utama hidup. Kau buatlah istiqamah, insya-Allah ada perubahannya, kata Abalan mengakhiri perbualan mereka. Malam tu J sambung menulis. Lepas habis meniaga, jam dah dekat pukul 12 malam, baru dia keluar daripada kafe. Esok cuti, lepak kedai Nayan kejap lah, kata J. Nayan ni orang Aceh, ada gerai makan, jual nasi campur dan masakan panas. Lauk pauk masakan Aceh lah. Sebagai chef, J akui masakan dekat gerai Nayan ni sedap sangat. Kalau nak rasa, datanglah ke Pantai Indah, Kuala Lumpur. Dekat sejam dekat gerai Nayan tu, baru J balik rumah. Masa berjalan pulang tu, J ternampak cahaya berekor terbang laju menghala ke kawasan kediaman dia. Kemudian cahaya tu jadi macam percikan bunga api menjulang ke udara. J terus baca Ruqyah Jibril sambil hembuskan ke arah bunga api tu. Terdengar bunyi pop dan kelihatan asap berkepul-kepul. Lampu jalan yang terang macam ditutup kabus bila asap berkepul tu menyelubunginya. J terus berjalan laju menuju ke rumah. Di sebalik pokok tepi tong sampah besar, J perasan ada lembaga berdiri macam bersembunyi. Tak pasti orang atau makhluk lain. J terus berjalan sambil baca doa menghindar syaitan. Abang J, terdengar nama dipanggil masa J nak masuk ke rumah. J toleh dan terkejut bila nampak Idin datang dengan badan yang terketar-ketar macam nak pingsan. J bertanya, kau kenapa ni Din? Dari mana? Minta maaf bang, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf pasal apa?
Iden bagi tahu yang loket tu dah balik ke rumahnya lepas maghrib. Dia gunakan loket tu untuk cuba ilmu J ni pula. Tapi kadam loket tu tak nak buat. Sebaliknya Eden yang terkena. Nasib baik kau berisi juga. Dengan izinnya kau kena sikit je. Kalau tak rentung kau tadi, kata J. Lepas tu J suruh Eden telefon Fendi untuk ambil dia. J tak nak hantar dia balik. Lepas Eden pulang dengan Fendi, baru J masuk rumah. Sebelum masuk, J baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bagi salam dan masuk. Petua supaya syaitan tak ikut masuk. Tapi jin Islam tetap boleh masuk. Untuk itu J baca doa, Subhana man intajaba bijabarutihi an khalaqihi wala ainun tuharu la nifda wala difda siwahu. Doa amalan Syekh Subakir diikuti dengan unasidukum billah liladzi ahudzakum alaikum Sulaiman ahtaruju wa tarhalu min baitina unasidukumullah ala tuhzu ahada. Lepas minum air putih segelas, J pun tidur. Alhamdulillah malam tu dia tidur lena. Macam biasa pukul 5 pagi J bangun. Walaupun hari Ahad dia cuti, tetap juga bangun pukul 5 pagi. Bila azan subuh berkumandang, J ke surau Ubaidiyah untuk solat berjemaah. Dekat sangat dengan rumah dia. Segan dengan geng-geng surau kalau tak bersolat berjemaah dekat surau. Maklumlah dah tua. Balik daripada surau, J tengok ada miss call dari kampung. Dia terus call adik dia, Bang, loket kau dah tak ada dekat bilik. Semalam pagi ada lagi, pagi ni dah tak ada. Tak apalah, lupakan pasal loket tu. Mereka hanya berbual kejap sebab adik dah nak pergi kerja. Dekat Johor, jabatan kerajaan kerja hari Ahad. Memang patut pun loket tu tak ada dekat kampung. Dah balik ke KL rupanya. Pandai-pandai Idin lah uruskan. Lepas sarapan pagi, J pergi ke Coket nak ambil barang-barang salon isteri dia. Senarai barang dah dihantar ke pembekal barang-barang salon. J cuma datang ambil je bila kedai buka pukul 10 pagi. Sampai depan Wisma GM Coket, J minum di gerai milik orang Sabah. Dia jual bihun sup dan makanan ringan macam tempe goreng, tahu goreng, nugget dan kentang goreng. Masa J tengah jamu selera, tiba-tiba bahu makcik yang duduk depan J ni ditepuk orang. Anak gadisnya pun macam tak perasan. Seorang lagi tepuk bahu J. Nampak macam orang Asia Barat. Dari penampilan dan slang bahasa Inggerisnya, J rasa dia daripada Maghribi atau Tunisia. Orang tu minta duit RM100. J hanya diamkan diri. Makcik tu keluarkan dompet daripada beg tangannya. Cepat-cepat J baca ayat 9 surah Yasin sambil tepuk meja sekuat hati. Pap! Makcik tu terkejut macam terjaga dari tidur. Kedua-dua lelaki asing tu cepat-cepat pergi tinggalkan mereka. Alhamdulillah, niat mereka nak pukau terbatal dengan izin Allah. Mereka berdua ucapkan terima kasih. Masa J nak beredar tu, datanglah ke salon saya kalau nak gunting rambut, kata J sambil hulurkan business card isteri dia. InsyaAllah bang, dekat ni dengan rumah saya, jawab anak gadisnya sambil tersenyum. J pun terus masuk kedai barang-barang salon yang terletak dekat belakang gerai tu. Selesai urusan, J terus balik rumah. Macam biasa, kalau hari cuti, J akan masak dekat rumah. Anak-anak dah bagi tahu awal-awal nak makan apa. Mereka cakap daripada makan dekat luar, baik J yang masak. Lebih jimat dan biasanya lebih sedap, kata anak-anaknya. Kebiasaannya J luangkan masa dengan anak-anak di hujung minggu lah. Seminggu lepas tu J pulang ke kampung. Setiap bulan mak akan jumpa doktor rutin bulanan. Maklumlah orang tua umur 82 tahun. Kesihatannya kena pantau selalu. Kali ni giliran J pula hantar. J pun balik benut. Disebabkan balik seorang, J bawa kereta isteri dia lah. J ingat lagi hari tu hari Jumaat. Sepanjang perjalanan, kereta tak meragam hinggalah tiba di lebuh raya Tangkak. Masa J tengah memandu laju, dia rasa mengantuk yang amat sangat. Tiba-tiba terdengar bunyi horn lori yang amat kuat diikuti dengan jeritan, J! J terkejut bila kereta dia dah masuk lorong paling kiri sekali. Sikit lagi nak kena rempuh dengan lori daripada belakang. Alhamdulillah, asbab suara yang panggil dia tadi, J tersedar dan terselamat. Persoalannya, suara siapa tadi? J cuba ingat balik suara tu. Oh, dialah, tak ada orang lain. Lama tak dengar suara dia. Hari ni Allah hantar dia untuk bantu aku, kata J dalam hati. Tak sampai 15 minit kemudian, enjin kereta terpadam pula. Cepat-cepat J bagi double signal dan berhenti tepi jalan. Pelik, baru je 2 hari lepas hantar pergi servis, tiba-tiba buat hal. Bateri pun baru, timing belt okey lagi. J terus telefon pihak Plus. Dekat sejam baru sampai. Bila diperiksa, kereta tak ada sebarang masalah pun. Peronda Plus tu pun heran. Kemudian kereta J ditarik sampai ke tol Bukit Gambir. Pihak Plus bagi nombor pomen orang Melayu. Malangnya bengkel tu tutup setiap Jumaat. Tuan punya bengkel bagi nombor telefon pomen Cina. J call dan tak sampai 15 minit kereta dia dibawa ke bengkel. Mereka periksa tapi tak ada masalah pada enjin. Cuba guna komputer, sama juga. Lepas tu J baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir berulang kali. Cuba jack kereta tengok sensor dekat bawah enjin. Tiba-tiba seorang pekerja India bagi cadangan. Memang betul sangkaan dia.
kabel sensor terlepas macam dicabut. Kabel ni takkan terlepas macam tu je kecuali dicabut, kata pekerja India tu. J hanya terdiam. Lepas dibetulkan, J teruskan perjalanan. Sampai kampung dah dekat maghrib. Mak seronok bila tengok J pulang. Malam tu J nikmati masakan mak. Dekat kampung pukul 10 malam dah sunyi. J rasa belum pukul 11 malam dia dah terlelap. Gali bawa kereta hati-hati. Hamba ikut tuan hamba dari minggu lepas. Siang tadi tu hamba lah yang jerit nama tuan hamba. J terus terjaga dari tidur. Astaghfirullahalazim. Mimpi rupanya Puteri Dumilah Sari. Lama dia tak muncul. Kepada anda yang dah baca atau tengok video saya tentang kisah Aurah Sari Mbah Parni, mesti ingat siapa Puteri Dumilah Sari tu. Dalam buku ni ada. Masa tu lebih kurang pukul 4 pagi. J baring semula dan kirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, para anbiya, para aulia, para rijalul gaib dan semua kaum muslimin dan muslimat. Bang, bangun, dekat pukul 6.30 pagi ni. Terdengar suara adik. Cepat-cepat J bangun. Dekat Johor pukul 6.55 pagi dah syuruk. Lepas solat subuh, J mandi dan pergi kedai nak beli sarapan pagi. Mak teringin nak makan roti canai sebelum ke klinik kerajaan dekat Pekan Benuk tu. Lepas sarapan, J pun ke klinik. Mak bersuara, malam tadi mak perasan macam ada orang duduk sebelah kau tidur. Kau ada kadam lagi ke? Mana ada. Perasaan mak je tu. Aku ni mak kau, tahu sangat tentang diri kau tu. Dari kecil benda-benda ni suka ikut kau. J tak menjawab. Adik yang ikut sekalipun hanya diam je. Sampai dekat klinik, J suruh adik temankan mak jumpa doktor. Klinik kerajaan ni mesti lambat. Baik aku pergi minum dulu. J terus telefon Omar. Omar, jom minum. Aku dekat Benuk ni. Omar Bacok ni kawan baik J. Dia ni pengumpul artikel lama. Orangnya bijak. Dia tengah kumpul maklumat tentang Abdul Rahman Mahmud atau Man Kidal Lefender tu untuk dibukukan. Mereka berdua kawan sejak Man Kidal berumur 17 tahun lagi. Lepas dekat sejam minum dengan Omar, J pun bergegas ke klinik semula. Tak lama kemudian, mak keluar daripada klinik. Mak, petang ni saya balik, tapi nak singgah Bukit Gambir dulu. Semalam tu duit bengkel baru bayar separuh. Dah janji bayar hari ni. Bawa kereta tu jangan laju-laju. Lepas solat Zuhur dan makan tengah hari, J pun bertolak pulang. Dia singgah bengkel di Bukit Gambir kejap nak bayar baki duit baiki kereta semalam. J tak jadi balik KL. Dia ke Jalan Bunga Raya Hujung, singgah rumah kawan bernama Iman. Iman ni kawan J, sama-sama daki guna ledang masa zaman sekolah dulu. Malam tu J dan Iman makan dekat sebuah gerai di Pekan Tangkak. Masa makan, J perasan dia jadi tumpuan pelanggan yang lain. J buat tak tahu sebab memang tu yang terjadi bila ada orang luar datang ke sesuatu tempat. Tuan punya kedai pun macam tu juga. Macam tak suka J datang makan dekat situ. Jomlah J, kita gerak. Diorang macam tak suka kita je, bisik Iman. Iman terus ke kaunter nak bayar. Kenapa kau makan sikit je? Tanya Iman. Kau pun sama? Jawab J. Memang mereka berdua makan sikit. J pun cuma 2 suap je. Iman pun macam tu juga. J, kau ada bau macam tak nasi goreng tadi? Ada, sebab tu aku luahkan dekat tisu, jawab J. J luahkan dekat tisu dan letak ke atas pinggan semula. Mungkin sebab itulah tuan kedai panas semacam je. Sebenarnya J dan Iman ni pengamal Bismillah 5. Kalau diamalkan dengan yakin dan dengan redha Allah, insya-Allah makanan yang syubhah pun kita tak lalu nak makan. Apalagi kalau ada benda-benda kotor, mainan syaitan ni. Sampai rumah Iman, J terus baring atas sofa. Iman tidur atas lantai beralaskan toto. Esoknya lepas sarapan pagi, J bertolak balik ke Kuala Lumpur. Dalam masa 2 jam 15 minit, J dah sampai tol Sungai Besi. Cepatnya dah sampai sini. Rasa macam perlahan je aku bawa. Seminggu kemudian, J terima surat saman daripada polis trafik daerah Muar. Surat saman siap gambar kereta dia. Kesalahan memandu melebihi had laju dari Tangkak ke arah selatan. Jelas terpampang ada muka tengkorak dalam kereta J. Syaitan ni nak menumpang tapi sabotaj J dengan cabut kabel sensor dia. Okey, sampai sini dulu kisah daripada Abang J. Kalau ada lagi, saya akan kongsikan lagi ya. Jangan lupa beli buku Abang J. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.